Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah Taala izinkan kepada kita sekali lagi pada petang ni untuk bertemu dan berada di dalam majlis ilmu, meluangkan waktu yang ada, mengorbankan sedikit kelapangan waktu untuk mujahadah menuntut ilmu. Semoga Allah Taala memudahkan perjalanan kita menuju syurga Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Taala jugalah yang melapangkan dada, memberikan kefahaman dan juga dapat beramal dengan ilmu yang telah kita ketahui, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah, insya-Allah untuk hari ini perbincangan kita adalah pada surah Al-Anbiya, surah yang ke-21, dan kita akan tengok sedikit pada ayat 105 dan kita akan selesaikanlah insya-Allah pada hari ini perbincangan daripada surah Al-Anbiya. Puan Shima belum masuk lagi kan? Kalau belum tak apalah, sebab kita berjanji pada minggu yang lalu kita akan ulas sedikit berkaitan tentang siapakah Uzair yang menjadi sembahan dalam kalangan orang Bani Israel. Okey, tak apa. Nanti kemudian kita bincang dulu, iaitu apa dia, Shirin? Okey. Baik. Puan Syima baru masuk. Oh, Puan Shima baru masuk. Okey, kalau Puan Shima baru masuk, okey, kita bincang sikitlah. Soalan yang dibangkitkan oleh Puan Shima, siapakah Uzair yang menjadi sembahan dalam kalangan orang musyrikin? Dalam kalangan orang-orang Yahudi. Okey, pertama minta tolong Cik Syikin kita buka surah At-Taubah, surah yang ke-9. Kita pergi kepada ayat yang ke-30. Surah At-Taubah, surah yang ke-9, ayat yang ke-30. Nah, ini adalah perbincangan soalan yang dibangkitkan berkaitan tentang siapakah Uzair, kan? Selalu kita tahu siapakah Nabi Isa alaihissalam yang dijadikan sebagai bukan lagi anak Tuhan dah, tapi dijadikan juga adalah sebagai Tuhan dalam kalangan Nasrani. Maka begitulah juga yang berlaku kepada Uzair. Uzair ni bukan lagi dianggap sebagai anak Tuhan, bahkan juga disembah sebagai Tuhan. Okay, surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 30. Okey, perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, Cik Syikin, boleh tak kalau kita besarkan skrin ni? Kenapa ada satu lagi skrin yang sebelah ni dia kecil, dia jadi kecil? Boleh tarik ya? Okey, baik. Okey, baik. Boleh, selesai. Okey. Terima kasih Cik Syikin. Komputer saya tu. Okey, baik, kita tengok ayatnya. Allah Taala sebut wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasaral masihu ibnullah, iaitu berkatalah orang-orang Yahudi yang mana Uzair itu adalah anak Allah, dan juga berkatalah golongan Nasrani Al-Masih itu adalah anak Allah Ta'ala. Dzalika qauluhum biafwahihim. Demikianlah perkataan yang keluar daripada mulut mereka sendiri. Yang ini bukan tuduhan kepada orang Yahudi, bukan tuduhan kepada orang Nasrani. Tapi ini adalah kepercayaan orang Yahudi dan orang Nasrani. Macam kita lah dituduh, orang Islam ni dia sembah batu, orang Islam ni dia sembah bangunan. Memang dari sudut zahir kita nampak macam ke arah Kaabah, macam menyembah Kaabah. Tapi kita kata tidak, itu tuduhan. Kita menyembah
kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaabah itu adalah sebagai arah kiblat kesatuan umat Islam ni ke arah satu tempat. Tapi berbeza dengan orang Yahudi, orang-orang Nasrani ni bukan lagi tuduhan kita kata mereka menyembah Isa dan menyembah Uzair. Tapi mereka sendiri beriktikad betul kami sembah Uzair dan sebenarnya kami menyembah Isa ibnu Maryam. Okey. Yudahihuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang mereka lakukan itu adalah menyamai perkataan orang-orang kafir yang terdahulu sebelum daripada mereka. Yang mana mereka itu adalah menyembah kepada orang-orang saleh, menyembah kepada kubur-kubur, berhala-berhala dan yang lain-lain. Sama sekali, sama. Sebab itu kalau kita kata, ada orang kata kami ni tak syirik. Kami ni berdoa di kubur saja kan. Dia kata, kami tak syirik. Kami doa dekat kubur je. Kita bukan lihat kepada tempat tu. Kita melihat cara dia meminta tu. Yang menjadikan dia syirik tu adalah sebab perbuatan dia tu. Perbuatan tu syirik kepada Allah Ta'ala. Yang ini perbuatan dia berdoa kepada berhala. Yang ini perbuatan dia berdoa kepada kubur. Yang ini perbuatan dia berdoa kepada sesuatu yang selain daripada Allah Ta'ala. Yang itulah yang kita sebutkan. Jadi Allah Ta'ala ni, adakah Allah Ta'ala ni tersalah kan? Sudah tentu tak kan? Sebab Allah Ta'ala sebut dah. Mereka ni perkataan dia, perbuatan dia menyamai macam orang-orang kafir. Kafaru min qabl. Orang kafir sebelum mereka. Sebab dia punya cara tu, iaitu kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ikutkan Uzair orang saleh, Nabi Isa tu orang saleh, bahkan adalah seorang nabi. Qatalahumullah, kata Allah Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ni membinasakan mereka. Anna yufakun. Bagaimana mereka ni boleh berpaling daripada kebenaran? Allah tanya manusia, anna yufakun. Macam mana mereka boleh berpaling? Okey, kita tengok ayat bawah tu. Allah Subhanahu Wa Taala menyambung lagi. Kata Allah Ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka telah menjadikan pendeta-pendeta mereka dan ahli-ahli agama mereka min dunillah, sebagai Tuhan selain daripada Allah. Arbabam min dunillah, sebagai Tuhan selain daripada Allah Ta'ala. Ayat ini ditujukan kepada orang Yahudi. Orang Yahudi ni macam mana mereka jadikan pendeta, ahbar ni maksudnya orang-orang berilmu, ruhban ni iaitu orang-orang ahli ibadah. Okey, ahbar orang berilmu, ruhban ni ahli ibadah. Macam mana mereka ni disembah selain daripada Allah? Iaitu kalau kita tengok dalam kalangan mufassirin, Baydawi pun sebut apa? Iaitu pada ayat ni orang-orang Yahudi ni, apa yang dikatakan oleh orang soleh mereka, ahli ilmu mereka, ahli ibadah mereka, mereka pegang. Orang ilmu dia kata apa? Yang ini haram. Allah kata halal. Tapi orang berilmu kata ini haram. Taksub dia kepada orang berilmu tu menjadikan mereka kata, ini haram. Mereka telah berpaling daripada perintah Allah, lalu mereka taksub kepada pendeta-pendeta mereka, ahli-ahli ibadah mereka. Yang itu Allah kata, ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Okey? Bukan kata mereka sembah ni. Allah Ta'ala sebut, dia percaya kepada perkataan guru dia ni bagi agama Yahudi ni, percaya bulat-bulat ni guru dia berpaling daripada agama Allah pun, yang dibawa dalam kitab Taurat pun, dia setuju aja. Setuju aja. Pengajaran ayat ni, ibu-ibu yang dirahmati Allah, berlaku juga kepada zaman kita ni. Okey. Walaupun guru tu salah kekal salah. Berpaling daripada ajaran syariat yang dibawa oleh Nabi SAW, totally salah. Siapa pun dia. Okey. Tapi kalau dia dah mula taksub, sekalipun dia berpaling kepada Allah Ta'ala, tak apa, saya terima juga. Yang inilah yang berlaku kepada agama Samawi yang terdahulu. Okay, mereka menjadikan pendeta mereka, ahli-ahli mereka, ahli-ahli agama mereka itu adalah sebagai Tuhan selain daripada Allah Ta'ala. Okay.
taksub kepada ni walaupun berpaling daripada ajaran syariat Nabi Musa alaihi salam. Wal Masih ibn Maryam, dan juga Nabi Isa alaihi salam tu kata Allah Subhanahu wa taala dijadikan juga adalah sebagai Tuhan selain daripada Allah. Ini bagi orang Nasrani pula. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Kata Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka itu tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan Dia. Subhanahu amma yusyrikun, maka maha suci Allah lah daripada apa yang mereka sekutukan. Kalimah ni lah la ilaha illahu, dijadikanlah zikir hu ni kan. Macam mana Puan Shima? Boleh ke Puan Shima? Okey, saja kemusykilan saya tu, Uzair ni, dia ni adakah anak kepada Nabi Ishak ataupun further down the line ke macam mana? Siapa dia? Okey, saya tak bincang lagi Nabi tentang Uzair ni. Ni kita baru tengok ayat yang Allah Taala sebut Okey, fine. tentang penyembahan Bani Israel ni kepada Uzair, Nasrani ni kepada Nabi Isa. Okey, cuma zikir hu ni kita maklum dari sudut ibadah, kita beribadah mengikut seperti mana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi ni yang membawa syariat. Nanti kita akan jumpa ayat selepas di dalam surah Al-Anbiya. Nabi ni membawa syariat dan patuhi syariat yang dibawa oleh Nabi SAW ni. Nabi tak pernah satu riwayat pun tentang zikir yang dibawa tu dengan menyebut kalimah hu. Tapi ada yang mengatakan orang-orang yang soleh ni sebut hu pun dah rasa dah Allah Ta'ala tu. Kita tak sebut perkataan sebab dia rasa ke tak rasa, tapi dari sudut pengamalan tu. Habis bagaimana pula dengan kalau ada ayat daripada Quran, Allah kata la ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau wahai Allah. Adakah kita zikir dengan kalimah anta 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 pula kan? Boleh ke? Di sini digunakan zikir hu tu sebab kembali pada huwa tu di sini kepada Allah Taala. Tapi kalau Allah Taala kata la ilaha illa anta dalam Quran, kod daripada kalimah perkataan Rasul, tiada Tuhan melainkan engkau. Adakah kita nak zikir anta anta? Tak sesuai lah kan? Macam itulah. Okey. Okey, baik. Sekarang ni kita tengok. Siapakah Uzair? Yang ni kita bincang. Okay. Siapakah Uzair? Uzair ni nama sebenarnya dia bukanlah disebut sebagai Uzair. Tapi nama Uzair yang sebenar ni adalah sebagai Izra. Disebut sebagai Izra. Okey. Tapi kenapa dia panggil Uzair? Sebab orang Yahudi yang duduk di Madinah menzahirkan kecintaan dia kepada Izra ni, maka dia berubah bertukar menjadi Uzair. Ini di atas wazan fu'ail. Macam kita belajar dulu, ada lelaki dewasa, kalau orang putih kan dia ada mungkin ada John Senior dengan John Junior, mungkinlah saya tak tahulah penggunaan dia, tapi selalu kan ada kita dengar macam itu kan. Tapi dalam bahasa Arab, kalau Umar yang dewasa kita kata namanya Umar. Tapi kalau Umar ni masih lagi kecil, kita tak panggil dia Umar, kita panggil dia Umair. Kita panggil dia Umair. Itu menunjukkan kepada Umair yang junior, Umar yang junior, ataupun kita nak zahirkan rasa cinta ni. Sebab itu kan ada hadis Nabi SAW berkata kepada ada seorang sahabah kan, tentang dia main dengan anak burung dia tu kan. Nabi gunakan bahasa yang menggunakan wazan fu'ail ni. Itu untuk menzahirkan kecintaan. Okey. Jadinya nama sebenarnya dia adalah Izra, tapi sebabkan kecintaan orang Yahudi Madinah ni kepada Izra ni, maka ditukar wazan dia menjadi Uzair. Uzair, Izra yang kami sayangi, yang kami cintai jadi Uzair. Macam sahabat saya lah, Ustaz Suhail kan, namanya Suhail. Daripada Sahal jadi Suhail. Jadilah wazan dia berubah. Okey. Baik. Jadinya Uzair ni nama sebenarnya dia Izra. Jadi ditukar jadi Uzair. Dia ni berketurunan daripada Lawi. Kan kita belajar dulu Nabi Yusuf AS dia ada 12 adik-beradik, anak kepada Nabi Yaakob. Dia ada 12 adik-beradik.
salah seorang daripada adik-beradik Nabi Yusuf ni, ada yang nama Yahuda, ada yang nama Lawi, ada yang nama Bunyamin. Habis siapakah Uzair ni? Uzair ni dia adalah keturunan daripada Lawi. Sebab itu ada sebahagian mengatakan Uzair ni adalah Nabi. Tapi sebahagian kata dia bukan Nabi. Dia adalah orang saleh. Ada beberapa pandangan lah. Yang mengatakan dia Nabi sebab ni lah. Sebab dia kata dia keturunan Lawi. Sebab orang Yahudi, kalau daripada keturunan Yahuda, maka dia kata ni keturunan pemimpin. Keturunan Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Kalau keturunan Bunyamin, yang macam kita bincang dulu, Raja Talut. Yang dia tak suka pun, orang Yahudi tak suka pun Talut ni jadi pemimpin mereka. Sebab dia Bunyamin. Orang miskin, yang tak dipandang, yang tak dimuliakan. Manakala daripada Lawi ni, ni keturunan Nabi Musa, Nabi Harun. Maka keturunan-keturunan ni melahirkan keturunan Nabi-Nabi. Jadi Uzair ni adalah daripada keturunan Lawi. Samalah dengan keturunan Samuel dan yang sebagainya lah. Jadi para ulama menyebutkan Uzair ni dia dilahirkan, dia bukan kata anak Nabi Ishak ke atau siapa, tapi dia ni adalah dia hidup di zaman era selepas Nabi Daud, sebelum Nabi Zakaria. Yang tak ditentukan. Sebab kalau ditentukan kelahiran dia bila ni, confirm kita tahu dia ni Nabi atau tidak. Tapi sebab tak tahu, hanya sekadar berdasarkan pada hadis yang umum, cerita daripada Nabi SAW, setiap Bani Israel ni, kalau kewafatan seorang Nabi, maka ada Nabi yang berikutnya. Pengganti Nabi. Sekadar umum macam tu je. Okay. Jadi, itu era dia. Yang para ulama pun tak tahu. Uzair ni dia dilahirkan secara tepat bila. Tapi antara selepas Nabi Daud, sebelum Nabi Zakaria. Itu yang disebutlah. Okey. Jadinya macam mana Uzair ni diangkat menjadi anak Allah? Ada beberapa sebab lah. Sebab yang pertama adalah berdasarkan kisah dia ni dimatikan oleh Allah Ta'ala dalam tempoh 100 tahun lalu dihidupkan semula. Okey. Dan yang kedua adalah, ni ada beberapa riwayat lah. Tapi antaranya Uzair ni adalah orang saleh yang menghafal kitab Taurat keseluruhannya. Dan era tu terlalu panjang sangat sehingga kan orang-orang Bani Israel ni telah jauh daripada ajaran Taurat. Dan ni tak ada riwayat ni hanya satu kisah yang disebutkan sahaja, tak ada riwayat. Jadi kita tak tahu nak sahihkan dia atau tidak. Iaitu kitab Taurat ni telah dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Telah dihilangkan. Sehinggalah mereka kata Allah Ta'ala telah campakkan kilat di dalam mulut Uzair ni. Lalu Uzair pun fasih membaca kitab Taurat, ditulis semula. Ditulis semula daripada mulut Uzair ni. Dan Uzair ni bila dia wafat, maka diturunkan tabut yang kotak peti tu, yang dibawa tu, dibawa semula dan mereka telah comparekan Taurat yang ada dalam tabut tu dan Taurat yang ditulis semula yang mereka dengar daripada mulut Uzair. Katanya sama. Jadi menjadikan Uzair itu dimuliakanlah, disebut-sebut kesalehan, kemuliaan dia, kehebatan dia di sisi orang-orang Bani Israel. Cumanya para pekaji kata apa? Uzair ni dia ni hanya sebahagian saja Bani Israel yang melihat dia sebagai anak Allah dan menggelar dia sebagai Tuhan. Sebahagian besarnya tak setuju pun, hanya sebahagian kecil je. Tapi ayat yang kita baca dari surah Taubah ni macam Allah nak kata akidah orang-orang Bani Israel ni dia mentuhankan Uzair kan. Di sini para ulama menyebutkan adalah kerana Bani Israel yang tak bersetuju tentang sebahagian daripada mereka yang mengatakan Uzair itu adalah Allah ataupun Tuhan ataupun anak Tuhan, mereka yang tak setuju ni diam, tak membantah. Maka dikatakan mereka juga dikira sebagai mendukung apa yang dikatakan oleh satu kumpulan kecil yang menjadikan Uzair itu sebagai Tuhan ataupun anak Tuhan. Ini je lah
antara yang saya temui dalam beberapa riwayat je lah berkaitan tentang siapakah Uzair. Wallahu a'lam. Itu je. Ini saya ambil daripada tafsir Al-Baghawi yang menyebutkan lah, dan beberapa lagi rujukan yang lain. Wallahu a'lam. Okey. Jazakallah khair, Ustaz. Okey, wa iya. Okey, sekarang kita pergi kepada perbincangan kita pada hari ini, iaitu dalam surah Al-Anbiya. Kita pergi sedikit, undur sedikit pada ayat 105 sebelum kita teruskan sambung pada ayat-ayat yang berikutnya. Okey, kita tengok pada ayat yang ke-105. Okey, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami telah tuliskan di dalam kitab-kitab yang kami turunkan. Okey, yang telah kami turunkan. Kami telah tuliskan di dalam kitab Az-Zabur, telah diturunkan di dalam kitab Az-Zabur min ba'di, sesudah kami tulis Az-Zikir. Kami tulis di Az-Zikir. Az-Zikir di sini para ulama kata merujuk kepada Lauh Mahfuz. Merujuk pada Lauh Mahfuz. Dan adalah beberapa pandangan-pandangan yang lain lah. Tapi kita ambil satu pandangan je, iaitu Lauh Mahfuz. Az-Zikir disebut sebagai Lauh Mahfuz. Jadi Allah Ta'ala dah tetapkan. Allah tetapkan apa, tuan-tuan? Allah nak tetapkan ganjaran pada orang saleh dan juga ancaman azab bagi orang-orang yang melakukan maksiat. Benda ni adalah ketetapan. Benda ni adalah ketetapan yang Allah Ta'ala sendiri yang putuskan. Dan Allah telah maktubkan di Lauh Mahfuz. Dan Allah Ta'ala telah tulis di dalam Taurat. Lalu tulis juga dalam Injil. Tulis juga dalam Zabur, dan tulis juga di dalam Al-Quran. Jadi benda ni bukan sebarang-sebarang lah. Satu ketetapan yang telah ditulis oleh Allah Ta'ala sejak azali lagi. Ancaman-ancaman. Sebab apa ayat ini disebutkan? Sebab kan kita dah bincang tentang para Nabi kan. Para Nabi yang banyak kita bincang sebelum ni. Mendustakan para Nabi, dia akan dapat ancaman daripada Allah Ta'ala. Mentaati para Nabi, maka dia akan mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Benda tu adalah ketetapan. Jadi benda ni bukan sebarang-sebarang lah. Ini bukan satu jaminan, main jamin je. Tak, ni satu ketetapan. Allah nak tunjuk betapa jelasnya Allah Ta'ala nak bayangkan kepada kita, ni adalah perkara yang penting, yang manusia kena cakna, ambil perhatian tentang i'tiqad dan keimanan mereka kepada Allah Ta'ala dan juga para Nabi. Ini adalah satu ketetapan. Okey, lalu Allah pun kata, annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketetapan itu bahawasanya bumi itu akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Ini menunjukkan kepada kita orang-orang yang melakukan ketaatan yang saya sebutkan tadilah, taat kepada Rasul, patuh pada perintah Allah, dia dapat kebahagiaan, dapat syurga daripada Allah. Melanggari, memungkiri, mengingkari daripada perintah Allah Ta'ala dan Rasul ni, maka dia mendapat ancaman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah akan mewarisi orang-orang saleh itu adalah syurga daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik. Sekarang ni terus masuk ayat yang ke-106 yang kita nak bincangkan. Ini perlu kita nak sambunglah ni sampai habis. Baik, pada ayat yang ke-106, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyebutkan, iaitu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna fi hadza la balaghan liqaumin abidin, kata Allah. Okay, pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kepada kita, sesungguhnya fi hadza. Hadza ni ke apa? Fi hadza adalah merujuk kepada Al-Quran. Fi hadza. Sesungguhnya pada ini. Iaitu merujuk kepada Al-Quran. Ataupun merujuk kepada surah inilah. Ataupun Al-Quran lah secara umumnya. Al-Quran ni. Kata Allah Ta'ala, la balaghan. Dia ni adalah sebagai penyampai. Liqaumin
abidin, kepada kaum yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Al-Quran ni Allah Ta'ala sebut sebagai balaghan. Balaghan dekat sini artinya dia benar-benar Quran ni menjadi penyampai yang mencukupi kepada seseorang manusia yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Kalau dia benar-benar nak jadi hamba Allah yang taat, dia benar-benar nak beribadah kepada Allah Ta'ala, Quran mencukupi dah. Quran mencukupi dah. Okey, di sinilah kalau kita rujuk dalam kitab Ibnu Katsir dalam tafsir Quranul Azim, dia kata apa? Perkataan la balaghan ni adalah sesuatu yang manusia beribadah kepada Allah yang dilakukan dengan syariat. Kenapa Ibnu Katsir kata dengan syariat? Sebab Quran ni kan di dalam hadis baginda Nabi SAW. Kalau kita baca hadis Nabi, kan Nabi SAW ni dalam riwayat Al-Imam Bukhari daripada jalur Abu Sa'id Al-Khudri, kata dia anna rajulan sami'a rajulan yaqra qul huwallahu ahad yuraddiduha. Dia dengar ada seorang lelaki ni baca surah Al-Ikhlas berulang-ulang, ulang-ulang. Falamma asbaha jaa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu esok pagi tu dia pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara dzalika lahu. Lalu dia pun katalah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ceritalah tentang perkara itulah. Dan apa jawapan Nabi? Nabi kata apa? Wallazi nafsi biyadi. Demi nyawaku yang berada di tangan Allah, innaha la ta'dilun thulutsal Quran. Sesungguhnya surah Al-Ikhlas itu adalah 1/3 daripada Al-Quran. Kenapa Nabi sebut 1/3? Sebab Quran itu berdiri di atas tauhid, akidah kan, Al-Ikhlas tu. Kedua, syariat, hukum hakam. Ketiga adalah melalui qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah umat terdahulu, kisah-kisah yang menjadi ancaman, yang menjadi bandingan, petunjuk kepada kita. Jadi salah satu dalam Quran itu fungsinya sebagai syariat. Fungsinya adalah sebagai syariat. Okey. Jadi sebab itu Ibnu Katsir bila disebut tadi tu perkataan la balaghan ni, penyampai dekat sini adalah macam mana manusia tu nak beribadah kepada Allah, Quran lah. Sebab Quran itu adalah membawa syariat. Tiba-tiba, benda ni kena jelas. Tiba-tiba, bila ada manusia mula mengatakan, kita tak cukup hanya dengan syariat, kita mesti dengan batin kita, kita mesti dengan akal kita. Maka sebab itulah tertolak kan. Sebab memang Quran ni beribadahnya adalah seperti mana yang disyariatkan, ditunjukkan melalui Quran dan dizahirkan melalui perbuatan baginda Nabi SAW. Lepas itu muncul kumpulan-kumpulan batiniyah lah. Kita dengar grup-grup yang beramal dengan aurat Muhammadiyah lah. Kan? Golongan yang kata, kita tak syariat, kita dah naik next level dah. Kita dah menggunakan rohani je. Kita gunakan akal je. Ini tak diterima lah sebab syariat tu. Walaupun perkataan kita dengar la balaghan saja, macam perkataan menyampaikan, tapi apa yang Quran sampaikan? Tengok pada ucapan Ibnu Katsir. Iaitu orang yang benar-benar beribadah kepada Allah Ta'ala ni, cukup dah Quran ni kepada dia. Cukup di situ apa dia? Iaitu cukup dia beribadah dengan syariat. Dengan syariat. Sebab salah satu fungsi Quran kan adalah dengan syariat, dengan tauhid, dengan adanya ancaman ataupun ganjaran balasan melalui kisah-kisah umat-umat yang terdahulu. Okey, boleh? Jelas ibu-ibu? Boleh dapat? Sebab kita kan bincang dalam macam mana? Okey. You follow. Okey. Jadi kan kita bincang dalam dalam kisah surah Al-Anbiya ni kan. Jadi apa fungsi para nabi ni? Inilah para nabi ni membawakan kepada kita syariat. Sampai ke kita yang tak tahu mana pucuk mana pangkal dia, tiba-tiba kita pun kata, kita bukan lagi ikut syariat ni. Ibu-ibu kalau kita tengok di luar, kita akan terkejut dengan macam-macam manusia ni. Dia kata masyarakat di Nusantara ni masyarakat yang bukan lagi Islam secara sempurna.
Dia hanya ikut beramal je, ikut syariat je. Dia tak lagi dah beramal dengan macam-macam lah. Ada istilah-istilah dia. Dengan makrifat lah, dengan begitulah, dengan beginilah. Jadi, kita dah jumpa dah. Macam mana para ulama membincangkan fungsi Quran ni dan apa yang Allah Ta'ala nak kepada kita untuk patuh kepada para nabi ni. Okey. Baik. Kemudian, kita tengok lagi. Ayat ke-107. Pada ayat 107 ni Allah Ta'ala sebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tiadalah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad. Ayat ini masyhur kan? Yang mana pengiktirafan daripada Allah Ta'ala kepada Nabi SAW ni. Dan tidaklah kami ni utuskan engkau wahai Muhammad. Illa. Okey, sebelum tu Allah gunakan perkataan arsalna. Kami. Kenapa nak tunjukkan kekuasaan, kebesaran, keagungan? Kenapa Allah tak kata aku kan, aku mengutuskan kau. Tapi Allah kata kami mengutuskan kau. Sedangkan ayat ni merujuk pada Allah lah yang mengutuskan Nabi ni. Tapi sebab nak tunjukkan ayat ni keagungan, kebesaran. Apa kita kata kemuliaan. Maka Allah gunakan perkataan kami. Okay. Walaupun perkara ni kita dah ulang banyak kali, tapi ada juga mungkin yang terkeliru ataupun kenapa kata ganti nama kepada Allah, kejap kata aku, kejap kata kami. Mudahnya, bila Allah gunakan perkataan aku adalah dalam bentuk ayat-ayat tauhid. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidaklah jin dan manusia itu aku ciptakan. Tidaklah jin dan manusia itu aku ciptakan, melainkan untuk beribadah kepada aku. Bila ayat berkaitan dengan tauhid, Allah kata aku. Tapi bila menggambarkan keagungan, kebesaran, Allah gunakan perkataan kami. Sebab nak tunjuk ada kerajaan, ada keagungan, ada kebesaran dan sebagainya lah. Okey. Jadi Allah kata kami mengutuskan engkau wahai Muhammad illa, melainkan adalah rahmatan lil alamin, adalah sebagai rahmah kepada sekalian alam. Okay. Adalah sebagai rahmah kepada sekalian alam. Ini menunjukkan kepada kita Nabi SAW ni adalah sebagai pembawa rahmah, petunjuk kepada kita. Okey, kita tengok dalam beberapa hadis. Hadis yang pertama dibawakan oleh Ibnu Katsir dalam riwayat Imam Muslim, iaitu daripada Abu Hurairah. Dia pernah kata kepada Nabi SAW, wahai ya Rasulullah, kau laknatlah si fulan ni, kau laknatlah musyrik ni. Kau pergi laknatlah orang musyrik ni. Tapi kata Nabi SAW, inni lam ub'ath la'anan wa innama bu'istu rahmatan. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku tak diutuskan oleh Allah Ta'ala ini untuk melaknat. Tetapi aku diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini adalah sebagai pembawa rahmat. Itu baginda Nabi SAW. Kalau kita kan mulut ni ringan je kan, nak sebut je macam-macam. Tapi Nabi tunjukkan kepada kita, Nabi ni adalah sebagai pembawa rahmah. Bukan untuk melaknat sesiapa. Dan daripada hadis ni lah kita faham, daripada firman ni jugalah kita faham, siapa yang mengikuti Nabi, maka dia mengundang rahmah daripada Allah Ta'ala. Dan siapa yang mengingkari Nabi, bererti dia mengingkari rahmah daripada Allah. Dan berlawanan daripada rahmah, iaitu adalah musibah dan kemusnahan daripada Allah Ta'ala. Lawan daripada rahmah adalah azab. Ikut Nabi, dapat rahmah. Mengingkari Nabi, maka dia menjemput azab kepada dirinya sendiri. Sebab itu ada satu hadis daripada Al-Bukhari, Nabi SAW sebut, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kata Nabi apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah. Seluruh umat saya ni semuanya akan masuk dalam syurga Allah. Illa man abah. Kecualilah orang-orang yang enggan. Qalu, maka para sahabat pun tanya, ya Rasulullah, man ya'bah? Wahai Rasulullah, siapa kalangan manusia yang tak nak masuk syurga ni, yang enggan ni? Maka kata Nabi SAW, man a'tani dakhalal jannah. Siapa yang taat pada aku, dia masuk syurga. Wa man asani faqad aba.
siapa yang mengingkari aku, berarti dia enggan masuk ke dalam syurga Allah. Jadi Allah Ta'ala mengiktiraf Nabi sebagai rahmah. Okey, jadi mengikuti baginda Nabi SAW adalah sebagai rahmah. Mengingkari baginda Nabi SAW, maka itu adalah azab. Jelas kan? Ayat ni mudah ya Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita. Ini adalah satu, kita kata, satu pengisytiharaan lah daripada Allah Ta'ala. Nabi ni membawa rahmah. Okey? Sebab itu penting kita kenal Nabi, cerita tentang Nabi, tiru Nabi. Dan itulah sebab kita belajar sirah. Selalu sirah ni dikeluarkan daripada daripada teks pengajian kita ni. Yang kalau kita mengaji ni belajar fiqh betul lah, akidah betul lah, Quran betul lah, hadis betul lah. Tapi sirah ni kita tak nak sentuh. Sedangkan sirah ni penting, dia juga ada sebahagian daripada teras. Sebab kita nak tahu Nabi SAW ni. Sayangnya sebab kita tak jadikan sirah Nabi tu sebagai cerminan dalam kehidupan kita. Apa yang Nabi lalui itu, macam mana saya nak terjemahkan dalam kehidupan. Yang itulah yang kita tak berjaya untuk melihat dan pelajari daripada sirah baginda Nabi SAW. Okey, saya ambil satu contoh lah. Baru-baru ni kebetulan lah, saya tengok ada satu doktor lah. Saya tak pasti dia pakar ataupun tidak. Saya pun tak tahu background dia. Tapi saya tengok ada seorang doktor ni buat presentation. Dia bicara tentang tahnik kan. Kalau kita tengok di dalam hadis Nabi SAW ni, tahnik ni macam satu perbuatan yang, ialah kita ambil makanan, manisan ataupun buah kurma, lalu kita gigit, kita kunyah, dan kita akan masukkan sedikit di dalam mulut bayi kan. Kalau kita tengok tu macam, tak kotor ke? Mesti kita kata cerita kan, tak kotor ke? Kita kunyah, kita masuk dalam mulut bayi ni. Tak kotor ke? Tapi bila dia sebut melalui fakta, melalui data-data, melalui jurnal-jurnal perubatan, dia kata benda tu sebenarnya adalah sebahagian daripada hikmah yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Dia maksudkan apa? Dia kata bila seseorang ni yang dewasa ni mengunyah, kan mulut manusia ni penuh dengan bakteria, khususnya di bahagian lidah kan. Kita ada bakteria kan dalam mulut kita ni. Mungkin ada doktor dekat sini kan. Doktor, tak ada. Isteri Doktor Rais. Prof Rais punya isteri ada tak? Siapa nama isteri? Lupa dah nama doktor apa? Siapa Hazlin. Dr. Hazlin ada tak? Kalau Ada, Dr. Hazlin ada, kalau saya salah betul kan Kita dah bercakap dengan Dr. Hazlin saya tengoklah dia present, dia bawa lah jenis-jenis perubatan. Dia kata bila kita mengunyah, mulut manusia dewasa ni ada bakteria kan, khususnya di lidah. Bila dikunyah, jadi bakteria yang ada dalam mulut kita ni akan masuk di dalam mulut bayi. Kita dengar bakteria, kita pun takutlah bakteria. Janganlah Tapi dia kata bakteria tu adalah bakteria-bakteria yang baik. Sebab bayi ni bila dia dilahirkan, dia tak ada bakteria. Sebab dia dalam proses pertumbuhan dalam perut ibu lah. Tapi bila dia lahir, perkara pertama yang Allah beri pada bayi ni adalah bakteria. Allah beri pada bayi ni masa dia lahir adalah bakteria. Saya minta maaf semua iaitu melalui ruang tempat kelahiran bayi. Yang kita tahu kan, ruangan tersebut adalah ruangan yang ada bakteria, ada kumannya. Tapi kuman tu bukan kuman jahat, dia adalah kuman baik yang akan menjadi protection kepada keseluruhan tubuh bayi ni. Bila dia lahir je daripada tubuh seorang ibu tu, daripada rahim tu je, dia lahir je, maka seluruh tu akan keluar dengan melalui bakteria tu. Bakteria tu. Cuma nak pastikanlah bakteria tu baik ataupun tak baik. Tapi keseluruhan yang Allah jadikan semua jadi ni adalah bakteria yang baik. Itu daripada protection luaran dia. Tapi yang dalaman ni mana dapat? Iaitu melalui tahnik tadi tu. Sebab melalui bakteria tu menjadikan proses penghadaman dia lebih sempurna. Kemudian dengan manisan tu pula menjadikan mulut dia aktif. Dia mula ada sensor dia kan, deria dia tu
untuk minum susu dan sebagainya itu dah mula dah di mulut dia. Kita dengar pun kita tak sangka ya Allah betapa hikmahnya, rahmahnya petunjuk yang dibawa oleh Nabi SAW. Sebab kalau tanpa perbuatan tu tak ada bakteria yang akan masuk pada mulut bayi ni, dan dia tak ada bakteria ni bahayalah. Sebab itu ada satu kajian, kan selalu orang pakai apa yang pencuci mulut tu apa? Salah satu jenama kita sebut Listerine kan? Listerine apa baiklah kita kata sebab dia membunuh bakteria dalam mulut. Ada kajian menyebutkan bila terlalu kerap pakai dia memberi mudarat kepada tubuh kita secara tak langsung. Sebab kita matikan semua bakteria dalam mulut. Sama ada bakteria baik ataupun bakteria jahat. Semua kita matikan. Dan akhirnya dia memberi efek kepada tubuh kita. Kita dengar pun termenung kan. Tak boleh bayang kan. Tak sangka begitu sekali rahmah yang dibawa oleh Nabi SAW ni, itu dari satu sudut yang manusia zaman tu tak tahu pun. Tapi itulah satu petunjuk yang kita buat sahaja. Selalu kita dengar orang Yahudi ni dia pandai-pandai. Kita pun tak tahu betul ke orang Yahudi ni pandai ke tak pandai. Dia pandai ni sebab daripada kecil dia ajar begini-begini. Tapi kenapa kita tak meyakini dengan petunjuk Nabi SAW daripada menamakan anak sampailah dimasukkan dalam lihat Nabi dah tunjuk dah. Ada dah dia punya istilah apa, blueprint. Ikut saja. Kalau ikut, follow, sudah tentu kita berjaya dunia dan akhirat. Macam itulah Itu nak bagi tahu yang Nabi SAW itu adalah sebagai pembawa rahmatan lil alamin. Okey, saya tahu soalan Abang Syuaib tadi apa? Ada apa Syuaib? Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zain ya Syekh Syahdi Zaiman. Cerita Nabi Uzair rakam dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 259. Betul? Itu antara salah satunya lah yang berkaitan tentang dimatikan lalu dihidupkan. Dimatikan lalu dihidupkan. Setelah 100 tahun tu dihidupkan balik. Itu saya sebutkan tadi salah satu daripadanya. Itulah kelebihan yang Allah berikan kepada Uzair tu. Dan satu lagi tu yang menjadikan dia tu dijadikan pujaan tu sebab kata tak ada riwayat cuma tak boleh nak dipastikan sahih atau tidak. Hanya dikatakan kitab Taurat tu dihilangkan. Lalu orang-orang Bani Israil ni tak tahu siapa lagi dia nak jumpa. Lalu dia berjumpa dengan Uzair, dan Uzair tu Allah Taala lalukan ada cahaya, ada yang kata kilat dalam mulut dia. Disebut dalam tafsir Baydawi. Lalu keluar daripada mulut dia tu dan disalin semula oleh Bani Israel. So, ayat-ayat daripada Taurat. Dia orang yang menghafal Taurat lah. Dan bila dia wafat, saya sebutkan tadi, bawa balik, diturunkan tabut, iaitu peti bagi Bani Israel ni, dan mereka buat semakan. Dalam tu ada Taurat. Sama, tak kurang pun apa yang ada dalam tabut tu dan apa yang telah disalin daripada mulut Uzair. Itulah yang saya dapat maklumat, yang saya punya bacaan saja. Okey. Wallahu taala alam lah. Itu nak cerita kenapa dia ni dijadikan sebagai sembahan. Okey, baik. Sekarang kita tengok ayat 108 daripada surah Al-Anbiya. Okey, kita sambung lagi sikit. Okey. Baik, pada surah Al-Anbiya ayat yang ke-108 iaitu Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakanlah, innama yuha ilayya, sesungguhnya yang diwahyukan kepada aku ni dalam soal keimanan akidah ni, annama ilahukum ilahun wahid. Bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang wahid, Tuhan yang esa. Fahal antum muslimun, maka adakah kamu mahu menurut apakah yang diwahyukan kepada aku. Saya semak dalam tafsir. Okey. Kalau kita tengok di dalam tafsir, bila disebutkan ayat ini menunjukkan kepada kita iaitu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni
untuk menyampaikan risalah tauhid sama macam para nabi yang terdahulu. Dulu kan kita dah cerita kan, kita dah tengok daripada kisah Nabi Nuh alaihissalam. Pesanan tauhid sama je. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Beribadah hanya kepada Allah. Tiada Tuhan lain pada Allah Ta'ala. Pesanan tu sama je. Tak pernah berubah. Bila orang kata Muhammad ni bawa ajaran barulah. Muhammad tu seperti mana kamu imani Ibrahim alaihissalam yang menyampaikan risalah macam tu, itulah aku Muhammad yang menyampaikan risalah yang sama. Sama saja. Tak ada perbezaan. Tidak ada. Hanya perubahan syariat seperti mana yang Allah Ta'ala wahyukan mengikut zaman lah. Tapi dari sudut ketetapan tu tak berubah. Sama sahaja. Ini kalau kita buat satu perbandingan, macam kalau saya suka bagi contoh, orang kita ni bab kahwin nak ada pelamin kan. Kalau si anak kata, mak saya tak nak pelamin lah mak. Saya rasa malulah nak ada pelamin. Mak ni kata, tak boleh lah. 7 keturunan mak, semua ada pelamin. Sampai kat kau tak nak ada pelamin. Kita rasa baru 7 keturunan. Berapa puluh tahun je pun kan. Kita rasa kita kena pertahankan adat ni. Walaupun melanggar syariat. Saya tak kata itu di sudut lain lah. Walaupun ada satu amalan kita tu melanggar syariat. Tapi kita kata adat ni kita kena pertahankan. Kenapa nak pertahankan adat sedangkan syariat ni lebih besar? Sebab syariat ni bukan benda baru ni. Ni sejak daripada umat yang awal Allah Ta'ala ciptakan. Menyampaikan benda yang sama. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiba-tiba kita utamakan adat yang baru je bertapak. Baru je timbul generasi ni. Tapi kita pertahankan beria-ia. Nak dibandingkan dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan sejak awal kejadian manusia. Yang itulah yang Nabi SAW ni nak bagi tahu kepada kita kan. Aku ni menyampaikan dari sudut ketuhanan ni yang diwahyukan kepada aku, Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa. Tak berubah. Sama macam Nabi-Nabi yang terdahulu. Okey, kemudian ayat yang ke-109. Okey, ayat yang ke-109, fa in tawallau. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekiranya mereka berpaling. Ini adalah kalau kita tengok dari sudut yang lain, ini menunjukkan kepada kita satu apa istilah kita? Macam satu preparation untuk Nabi SAW. Bila Allah turunkan ayat ni, Nabi dah buat preparation dah dari sudut mental dah. Ada yang akan beriman dan ada juga yang akan berpaling. Bukan benda yang mengejutkan. Bukan benda yang mengejutkan. Sebab Allah Ta'ala sebut dah, fa in tawallau. Kalau ada yang berpaling, maksudnya memang akan ada yang berpaling. Sebab itu Allah gunakan perkataan fa in tawallau. Allah gunakan perkataan inna dekat situ kan. Nak tunjukkan ada juga yang akan berpaling. Macam kita lah. Bila kita deal satu perkara, mindset kita ni reject, biasalah. Jadi kita lebih tabah kan. Bila berlaku apa-apa, reject. Okey je. Tak reject, ni luar biasa. Sebab dulu masa saya belajar dulu, ni masa saya sekolah lah di Mahat. Bila subjek yang paling kami gerun, subjek Nahwu Saraf lah. Nahwu Saraf ni paling takut lah. Tapi ustaz saya dia steady. Dia kata macam ni. Ustaz saya tu daripada Universiti Madinah. Dia kata macam ni. Kalau Nahwu ni susah, biasa. Tapi kalau senang, luar biasa. Susah, biasalah. Nahwu kan. Kalau susah, biasa. Tapi kalau senang, luar biasa. Jadi bila kita tengok soalan susah, normal. Otak kita ni dia boleh menerima dah. Akhirnya kita tengok, ada susah, ada tak susah. Jadi tak jadi tekanan lah kan. Susah, normal lah. Macam tu. Bila dakwah, orang berpaling, Allah Ta'ala sebut, ada yang akan berpaling. Jadi Nabi SAW menerima, bersedia dah dari sudut mental. Sebab, tanyalah pada sesiapa, bila buat kerja dakwah ni, kita ada harapan. Harapan kita nak, kita buat ni orang terima. Kita buat, kita nak orang terima. Jadi bila orang tak terima tu, kita rasa, ya Allah, beratnya lah. Kecewa kita. Mungkin ada satu masa kita akan putus asa. Mungkin kita akan jadi down, kita duduk. Kenapalah orang tak boleh terima? Kenapalah? Kita akan rasa macam tu. Jadi ayat-ayat ni adalah sebagai persediaan. Bila dipesan-pesan oleh Allah Ta'ala ni, kamu menyampaikan. Orang berpaling, itu menunjukkan isyarat
bersedialah. Orang yang berpaling tu tetap ada. Maka kata Allah, fakul, maka katakanlah wahai Muhammad, adzantukum ala sawa, iaitu aku telah menyampaikan kepada kamu. Aku telah menyampaikan kepada kamu semua. Sama je. Antara aku dengan kau sama je. Semua dapat berita yang sama. Di sini Ibnu Katsir kata apa? Perkataan adzantukum ala sawa ni adalah merujuk kepada ancaman Nabi kepada orang-orang yang berpaling. Kalau kita tengok dalam tafsiran, seolah-olahnya dikatakan Nabi ni katakan kepada orang musyrik, seperti mana engkau memerangi aku, sebegitulah aku memerangi kamu. Sebab kamu berpaling kan? Sebagaimana kamu memerangi aku, begitulah aku memerangi kamu. Dan kata Ibnu Katsir, ayat itu juga menunjukkan Nabi kata, aku membebaskan diriku daripada kamu seperti mana kamu membebaskan diri kamu daripada aku. Maksudnya, kamu tolak dakwah aku, maka kita tak ada apa-apa. Sebab aku pembawa rahmah. Mengingkari aku adalah mengundang azab daripada Allah Ta'ala. Jadi, kalau kamu putuskan berpaling daripada aku ni, kita tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa hubungan. Seolah-olahnya macam satu perjanjian antara baginda Nabi SAW dengan orang-orang yang berpaling daripada dakwah baginda Nabi SAW. Itu perkataan yang Ibnu Katsir terjemahkan. Fakul adzantukum ala sawa. Kalau kita terjemah tu mudah aja kan. Katakanlah aku dah beritahu pada kamu. Maksudnya kita dah buat satu perjanjian. Kau tak beriman kepada aku, maka kita dah apa dah. Kau putuskan hubungan dengan aku pun putus hubungan dengan kau. Kau perangi aku pun akan perangi kau. Sebab kita dah duduk di dua blok yang berbeza. Okey. Baik. Kemudian okey. Kemudian Nabi kemudian Allah Ta'ala pun menyebutkan, wa in adri aqaribun au ba'idun. Maka kata Nabi SAW, wa in adri, dan aku pun tak tahu. Aqaribun am ba'id. Sebab kau tak nak ikut aku, yang aku ni pembawa rahmah, maka kau mengundang azab, lawan kepada rahmah adalah azab. Maka aku tak tahu azab yang dijanjikan itu, ma tu'adun, yang dijanjikan itu aqaribun, dekat, au ba'idun, ataupun jauh. Aku tak pasti. Tetapi azab itu dijanjikan. Ini satu ancaman lah. Azab tu dijanjikan. Cuma kata Nabi, aku tak tahu sama ada dia semakin dekat ataupun semakin jauh. Tapi kalau kita tengok di dalam kisah sirah baginda Nabi SAW, waktu Abu Jahal ni, dalam kitab sirah, Nabi SAW ketika mana nak solat, beribadah di dalam Masjidil Haram, kan dihalang oleh Abu Jahal kan. Abu Jahal tak bagi Nabi solat kan. Bila Abu Jahal tak bagi Nabi SAW solat, Nabi pun cekak Abu Jahal, pegang leher Abu Jahal. Nabi baca dalam surah Al-Qiyamah. Kata Nabi, aula laka fa'aula, thumma aula laka fa'aula. Nabi kata apa? Wahai orang kafir, wahai Abu Lahab, kecelakaan tu sangat dekat dengan kau dan semakin dekat. Dan api neraka lah yang paling layak dan paling layak untuk kau. Itu Nabi sebut. Iaitu aula laka fa'aula. Nak tunjukkan dekat sangat dah. Dekat sangat. Kenapa dekat? Sebab kita ni tak mengundur masa kan. Kita maju ke hadapan. Maka menunjukkan kita ni isyarat semakin hampir dah. Semakin hampir kepada azab. Bila Nabi sebut macam tu, Nabi baca ayat tu, Abu Jahal ni berang dia. Takut dia. Sebab dia tahu Nabi SAW tak pernah berbohong. Jadi bila kata macam tu, Abu Jahal tanya, wahai Muhammad, siapa engkau nak mengancam aku? Kau nak ancam aku dengan apa? Kau kena tahu, aku adalah orang yang paling mulia di lembah ini. Di Mekah ni, aku yang paling mulia. Lalu Allah Ta'ala turun satu ayat daripada surah Al-Alaq. Kata Allah Ta'ala, فَلْيَدْعُنَا dia. Kata Allah Ta'ala kepada Nabi SAW, suruh dia panggil, serulah siapa sahaja yang ada dekat Mekah tu. Sanada'uz zabaniyah, dan kami akan panggil malaikat zabaniyah untuk hancurkan dia. Itu
Antaralah nak tunjuk ayat yang Nabi SAW sebut ni, yang kita bincang dalam surah Al-Anbiya tu, Nabi kata, aku tak tahu azab tu dekat ataupun jauh, tapi azab tu dijanjikan, confirm azab. Tapi dekat dengan jauh tak dipastikan. Tapi dalam ayat yang lain, macam kisah kisah Abu Jahal, Nabi kata azab tu dah dekat kepada kamu. Okey. Baik. Lalu kita tengok sambung lagi. Kenapa Nabi SAW ni kata azab tu dekat ataupun jauh? Maka Allah Ta'ala kata apa? Innahu ya'lamul jahra minal qawl wa ya'lamu ma taktumun. Sesungguhnya kerana Allah lah yang paling tahu perkataan yang kamu jaharkan, yang kamu zahirkan. Wa ya'lamu, dan juga dialah juga yang paling tahu perkataan ma taktumun, perkataan yang kamu sembunyikan. Jadi aku tak tahu, aku hanya manusia, rasul. Jadi aku tak tahu, aku hanya nazir je, pemberi peringatan. Allah lah yang paling tahu apa yang kamu zahir, apa yang kamu sembunyikan. Dan Nabi pun kata, wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilahin. Kenapa Nabi pun kata? Sebab aku tak tahu sama ada azab tu ditangguhkan, dia dah janjikan, cuma tak diturunkan azab sekarang ni, boleh jadi ia sebagai fitnah, ujian kepada kamu. Wa mata'un, dan boleh juga adalah sebagai kesenangan kepada kamu. Boleh jadi ini azab, boleh jadi ini adalah peluang. Allah tangguhkan, aku tak tahu. Boleh jadi itu adalah azab, memang Allah Ta'ala nak timpakan azab yang lebih berat, dan boleh jadi ini adalah nikmat bagi kamu sebab ia adalah penangguhan supaya kamu sempat bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ini pendekatan dakwah kan. Ada ancaman, tapi kita tak boleh kata, orang macam ni masuk neraka ni. Masuk neraka ya. Tak boleh kita kata macam tu kan. Sebab kita buat pendekatan dakwah. Yang mana tugas ni bukan tugas kita lah. Allah Ta'ala lah yang memutuskan seseorang tu ke syurga ataupun ke neraka. Kita hanya menyampaikan dan memberikan peringatan. Jadi sebab tu kita tak boleh terus je hukum dia kan. Kita boleh kata dia salah. Tapi ada peluang tak untuk dia berubah? Ada. Nabi pun tak berani nak kata pada orang ni si begitu dan begitu kan. Nabi tak berani. Sedangkan Nabi SAW ni adalah sebagai seorang Rasul. Seperti mana kita bincang. Taat kepada dia, dapatlah rahmat Allah. Menentang dia, maka dapatlah azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi, ayatlah sekali, yang terakhir sekali, Allah Subhanahu Wa Taala pun mengatakan, qala. Maka berkatalah. Ini Nabi SAW berdoa kepada Allah Ta'ala. Nabi kata apa? Rabbih kum bil haqq. Wahai Tuhanku, hukumlah di antara kami dengan orang-orang musyrik itu bil haqq, dengan kebenaran. Hukumlah kami dengan orang musyrik itu adalah dengan kebenaran. Wa rabbuna ar-rahman, dan Tuhan kami adalah Tuhan yang melimpah-limpah sifat ar-rahman dia, sifat kasih sayang dia. Al-musta'an ala ma tasifun, dan yang dipohonkan pertolongan terhadap apa yang kamu sifatkan itu. Okey. Doa Nabi ni Allah makbulkan. Ini Nabi ni doa pada Allah Ta'ala ni. Hukumlah kami ni di antara kebenaran. Kerana doa Nabi ni makbul, Allah Subhanahu Wa Ta'ala binasakan orang-orang musyrik yang menentang Nabi itu di dalam peperangan-peperangan selepas itu. Dia tak berlaku macam umat terdahulu lah. Sekali hukuman, semua orang. Beriman tak beriman, semua sekali kan. Dia azabkan. Tapi untuk umat baginda Nabi SAW, orang musyrik itu hanya satu kelompok saja. Yang lain dibiarkan. Dan asbab orang musyrik kalah dalam peperangan-peperangan dengan Nabi ini, menjadikan Islam tersebar luas. Sampailah yang ada di Mekah tu, agama yang ada di Mekah tu, dibawa oleh Nabi, akhirnya sampai ke Nusantara. Dan hari ini kita pun mengenal Allah, kita pun mengenal Nabi, dan kita menikmati ibadah syariat yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Dan inilah surah Al-Anbiya yang telah kita bincangkan beberapa siri yang panjang. Mudah-mudahan menjadi manfaat, peringatan kepada kita. Betapa pentingnya para Nabi ini dalam kehidupan manusia, seperti mana pentingnya penawar ubat kepada tubuh badan kita yang sakit. Macam itulah dalam hidup
beragama. Tak boleh kita menolak Nabi SAW, menolak para Nabi ni. Cukup bagi saya Quran saja. Saya tak perlukan hadis. Macam tu tak boleh. Kita kena menerimanya. Sebab saya contoh macam ni. Kalau ibu-ibu kita ada satu duit. Kita ada duit sikit je. Duit tu pula hanya cukup untuk kita beli satu kitab. Okay. Kita diberikan pilihan. Ada satu duit je. Sama ada kita nak beli Quran ataupun kita nak beli tafsir. Yang mana ibu-ibu nak beli? Contohlah. Antara Quran dengan tafsir. Yang mana kita nak beli? Duit kita satu je. Kalau saya beli Quran, saya dapat je. Ataupun saya beli tafsir, habis dah duit saya. Mana satu kita nak pilih? Kalau kita beli Quran, kita hanya dapat Quran. Tapi kalau kita beli tafsir, kita dapat Quran dan tafsir. Nampak? Macam itulah dengan hadis. Kalau kita belajar Quran, kita dapat Quran lah. Tapi bila kita belajar Quran dan hadis, hadis kita dapat, Quran pun kita dapat. Jadi tak boleh tidak, memang kita kena ada perhubungan dengan baginda Nabi SAW. Kalau tidak, terputuslah antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ramai dululah saya pernah dapat soalan dari seorang ayah ni, dia kata anak saya ni dia percaya Quran tapi dia tak percaya Rasul. Dia kata Rasul ni sama je dengan manusia kan. Jadi saya tanyalah pada anak dia, macam mana kenal Allah kan? Macam mana boleh beriman kepada Allah? Dia kata melalui Quran lah. Saya beriman kepada Allah melalui Quran lah. Itu pun Ustaz tak tahu dia kata. Saya kata Quran ni turun ke siapa? Dia kata Quran itu turun pada Nabi lah. Jadi sebab Nabi lah kita kenal Allah Ta'ala. Jadi kenapa nak tolak Nabi kan? Kenapa nak tolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang kita kata Nabi ni hadis ni manusia iaitu sebab kita tak belajar dari sudut teknikal macam mana hadis tu disusun, macam mana para ulama yang amanah ni menghimpunkan hadis Nabi tu, iaitu menyebabkan kita tak tahu. Okey, baik, terima kasih pada ibu-ibu semua yang dirahmati Allah. Wallahu taala alam. Kita berhenti di sini, semoga bermanfaat insya-Allah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ustaz log off, hari Sabtu ada kelas kelas Ustaz Suhail, buku Al-Muqaddimah karangan Ibn Kathir pula. Ibn Khaldun. Ibn Khaldun, ya. So dijemput pukul 10 pagi insya-Allah. InsyaAllah. Ada yang berkelapangan pergi kelas Ibn Khaldun, kita Muqaddimah, insya-Allah. Wallahu taala alam. Terima kasih Puan Shimah, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.